Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita sampai ke muka surat 215. Ini cerita sambungan daripada dululah. Cerita berkenaan dengan Nabi SAW pulang kembali dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita mengumpul para sahabat dan baca ayat tersebut seraya memberitahu mereka tentang apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Maka para sahabat sontak gembira mengatakan agama kita telah sempurna. Kan, itu kan. Kecuali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang gelisah dan risau hatinya. Lalu pulang menutup dirinya diiringi tangis siang dan malam. Hal ini terdengar oleh para sahabat yang lain dan mereka berkumpul serta mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar seraya bertanya, "Hai Abu Bakar, mengapa engkau menangis di saat gembira ini?" Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agama. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Hai para sahabatku, kamu sekalian tidak tahu musibah yang akan menimpa kamu. Tidakkah kamu sekalian mendengar bahawa sesebuah perkara itu apabila telah sempurna terjadi nampaklah kekurangannya. Dan ayat ini juga menunjukkan perpisahan kita dengan Nabi SAW. Keadaan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin yang akan menjadi yatim. Kan, maknanya tak ada tok lah. Tok wan ni. Para isteri Nabi yang akan menjadi janda. Maka terjadilah jerit tangis yang diiringi teriakan histeris daripada para sahabat. Maknanya meraung lah orang kata. Bila Sayyidina Abu Bakar memberitahu bahawasanya ayat yang akhir ini diturunkan di sebalik ayat yang akhir al-yauma akmaltu lakum dinakum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni diturunkan di saat itu orang semuanya seronok kerana sudah ada sempurna dah. Kan, kesempurnaan. Macam contohlah kita kata, bila seseorang itu dia bekerja, sebelum dia bekerja tu dia dalam perjawatan dia tu maknanya di dalam pemerhatian, kan? Di dalam pemerhatian nak ditetapkan ataupun tidak semua ni, kan? Jadi bila dah confirm dah, umpamanya setahun, 2 tahun, 3 tahun dah confirm dah, tentulah bila majikan bagi tahu kamu ni sekarang ni okey dah, dah boleh kerja tetap dah. Baik, bila hal ini berlaku, maknanya seronoklah. Sebab apa? Sebab kita sudah ditetapkan sesuatu pekerjaan. Maknanya kita tak ada lagi risau nak kena apa ni berhenti kerja ke apa semua ke, kerana kita telah diambil oleh majikan itu sebagai pekerja tetap. Seronok. Tapi di sebalik keseronokan itu, tanggungjawab kita. Bila kita diberi tanggungjawab, confirm yang kita sudah bekerja, tanggungjawab. Kan, contohnya pegawai masjid, imam, Bilal ni, mula-mula kita buat satu apa ni, orang kata apa, bersifat sementara. Bersifat sementara ni boleh mari, boleh tak. Kan, aku sementara je. Ada aku buat, tak ada aku tak buat lah, apa buatlah sementara. Tapi bila dia confirm jawatannya, contoh kan, di confirm jawatannya, mana tak boleh tidak, tak boleh kata aku tak mau lah, aku tak larat hari ni apa ni lah, aku tak mau mari apa semua, tak boleh lah gitu. Jadi gitulah Sayyidina Abu Bakar, dia melihat di sebaliknya kegembiraan para sahabat itu. Nah, di sebalik kegembiraan para sahabat itu, Sayyidina Abu Bakar menangis. Menangis yang teramat sangat. Sehingga sampai orang tanya,
Pasal apa ya Abu Bakrin kamu ni menangis begini teruk sekali ni? Sayyidina Abu Bakar cerita, dia kata bila dah sempurna agama ini, maknanya dia takkan sempurna lagi dah. Kekurangan tentu ada. Sempurna tak ada lagi dah. Dah habis dah. Dah maksimum dah. Maknanya dia akan turun, kekurangan itu ada. Itu pemikiran seorang sahabat Nabi yang nama Sayyidina Abu Bakar. Itu hebat orang dia. Macam mana pula sebahagian daripada kaum-kaum yang tidak orang kata apa? Melihat kehebatan Sayyidina Abu Bakar kan? Allah Taala sebut dalam Quran, izhuma fil ghar. Ketika mana mereka berdua di dalam gua, ghar. Gua Sur kan? Itu dia. Baik. Maka bakat-bakat menjerit, menangislah macam histeria lah. Orang para sahabat dan kesemua itu menangis. Selain mereka itu ada pula sahabat yang mendengar tangisan tersebut daripada rumah Sayyidina Abu Bakar, serta mereka segera datang menghadap kepada Nabi SAW. Seraya mereka menanyakan kepada Nabi. Mereka tengok dah teriak teruk sangat macam ni, bakat-bakat pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, tanya mereka ni, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui mengapa para sahabat kami dengar bertangis-tangisan diiringi dengan jeritan di kediaman Sayyidina Abu Bakar ni. Kami tak tahu ni pasal apa ni. Nampak macam teruk sangat ni. Teriak bukan main lagi ni. Maka berubahlah wajah Nabi SAW. Serta merta beliau berdiri dan cepat-cepat pergi ke tempat para sahabat di kediaman Sayyidina Abu Bakar. Dan beliau mendapatkan mereka benar-benar menangis. Bersama yang diiringi jeritan. Kemudian beliau bertanya kepada mereka. Ma yabkikum? Faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Abu Bakr yaqulu inni sami'tu min hadhihi al-ayah rahihata wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hal yastadilu bi hadhihi al-ayah ala wafatika? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Abu Bakrin fima qala wa qad qaruba irtihali min baitikum wa hana waqtu firaqi minkum. Apakah yang menyebabkan semua kamu ni menangis? Kan Rasulullah tanya, ma yabkikum, ni pasal apa teriak sangat ni? Rasulullah pergi jumpa rumah Sayyidina Abu Bakar, bakat-bakat duk teriak ni, Rasulullah pun tanya, ma yabkikum, apa hal yang menyebabkan kamu ni menangis sangat ni pasal apa? Teruk ni menangis ni. Kan. Kemudian sahabat Sayyidina Ali, kan, faqala Aliun, sahabat lagi menantu Rasulullah. Maka Sayyidina Ali pun menjawab, bagi tahu kepada Rasulullah sallam, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya telah berfirasat dari ayat ini akan tanda-tanda kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ni, dia cerita bahawasanya dalam firasat dia, bila ayat ini sudah akhir, bermakna ini sudah ada tanda-tanda akan berpisahnya Rasulullah dengan kami. Kan? Apakah ayat ini menunjukkan akan wafatnya engkau? Sayyidina Ali tanya, adakah ayat ini menunjukkan bahawasanya kamu akan wafat ya Rasulullah? Makna tak lama lagi kamu akan wafat. Apa Nabi jawab? Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar itu benar. Kan? Sadaqa Abu Bakrin fima qala. Apa yang dikata oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu benar, dan sesungguhnya telah dekat waqad qaruba irtihali min bainikum. Sesungguhnya telah dekat waktuku meninggalkan kamu sekalian, kan? Dan telah sampai pula waktu perpisahanku dengan kamu sekalian. Kan? Ini hadis. Di sini hadis ini disahihkan oleh beberapa perawi bersyaratkan Bukhari. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni orang yang begitu hebat lah. Duduk dengan Nabi, di samping Nabi, di mana ada Rasulullah, di situ ada dia. Hijrah bersama dengan Rasulullah. Maknanya
Saidina Abu Bakar ni memang orang yang mengambil prihatin berat kepada Nabi ni. Kita kadang-kadang suami isteri pun kita tak tahu apa kegemaran makanan dia pun kita tak tahu. Balik tanya kat bini sekali atau bini balik tanya kat suami, "Bang, nak tanya sikit. Bang tahu tak, abang tahu tak saya ni suka makan apa?" Tanya tengoklah, buat cepu mas hari ni. "Abang tahu tak abang saya suka makan apa?" "Mana lah aku tahu, aku beli semua hang pelahap." Bini ni nak ambil hati kita, kan? Itulah makan beli apa boleh makan telan, cuma telan lalu tak lalu telan. Bagus sedap bang. Tu je. Begitu juga dengan suami. Kadang-kadang kita 20 tahun dah menikah. Kadang-kadang tak tahu lagi kegemaran suami tu apa dia. Tu silap kita. Pasal pula suami pula ambil hati isteri, hang bancuh apa pun habis. Kan hang bancuh kopi pun ketelan, hang bancuh kopi susu pun habis, hang bancuh teh pun aku makan, semua minum tak kira lah. Ambil hati kan. Tapi dalam banyak-banyak ambil hati tu tentu ada favorite. Ada kita suka kita apa? Masak lemak, bubuh apa ni, apa tu belimbing besi ke apa kan? Belimbing apa? Belimbing besi kan? Buluh besi juga dah. Belimbing tu pun sudahlah, yang buluh tu main buat apa lah kan? Buluh. Belimbing besi pula tu bukannya keras mana pun. Kan? Tapi tak apalah, buh pilah. Adalah tu kot zat besi kot. Hilang zat tinggal besi. Kan? Tak apa itu tak apa. Jadi maknanya Saidina Abu Bakar ni maknanya orang yang sungguh-sungguh ambil berat tentang Rasulullah, begitu. Sahabat, lagi mertua Nabi. Maknanya paling akrab lagi tu sahabat lah. Sahabat. Sebab tu kita bila selawat kepada Nabi, kan? Khususnya selawat-selawat di dalam kunut umpamanya. Di dalam tahiyat umpamanya. Ulama-ulama tak bagi tinggal selawat juga kepada sahabat. Kan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi. Tu dia, kan? Selawat kepada Nabi, selawat kepada keluarganya, selawat kepada sahabatnya. Pasal apa? Sahabat Nabi ni memang orang yang cukup menjaga Nabi ni. Baik. Kejadian ini menunjukkan bahawa Saidina Abu Bakar adalah di antara sahabat yang lebih perasa. Tu dia. Perasa. Kan. Saya ingat lagi tuan-tuan bila saya ikut Allahyarham Tuan Guru Haji Mat Saman ni di Pulau Pinang tuan. Pulau Pinang ni tuan-tuan, di antara kelebihan depa ni lah. Pulau Pinang ni bergaya. Smart. Pinang ni bubuh baju ni kancing semua dengan saban dia apa semua dengan minyak wangi, minyak atar. Kan bukan pakai satu minyak wanginya, dia tu pakai hak jenis malaikat subuh ni, malaikat asar. Semua bubuh pun main kat kita tu bau semacam-macam bau kan semua ni. Tak kira lah. Tapi tak makan, pakaian makan dia jaga sampai tu guru ni dia. Ni dia ustaz, dia buat panggil ustaz pasal dia pun lama kenal tu. Ni ustaz, ni ustaz ni. Sup. Buat kepala sup tu, kepala ikan dengan buah tauhu, bubuh apa semua ni. Lepas tu beli pula roti pound tu, hak yang ketui besar tu. Yang tu tak sabar potong. Yang tu mau tarik je cicah tu. Tak percaya, suruh Abang Zainal buat. Sedap tu. Kan? Pun suruh buat lah, beli kepala ikan merah tu. Jangan lupa panggil saya, sudahlah. Baik. Ketika Saidina Abu Bakar mendengar yang demikian itu, dia menjerit dengan jeritan yang keras sekali. Kerana apa? Serta tersungkur jatuh kerana pengsan. Itu dia. Ni orang yang dikasihi, orang yang disayangi ni, Rasulullah ni. Cinta kepada Rasulullah ni melebihi daripada cinta yang lain. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. An takunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Maknanya Allah dan Rasul ni lebih dicintai daripada yang lain. Saidina Abu Bakar. Bila Saidina Abu Bakar rasa ayat ni ada terakhir, apa lagi pekerjaan Nabi? Tak ada dah. Bila tak ada dah, maknanya dunia bukan tempat kita. Dunia ni bukan rumah tangga kita, bukan kampung halaman kita. Dunia ini adalah tempat untuk kita melalui, berdagang saja.
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Itu je. Kita nak tumpang lalu je, nak pergi ke akhirat tu. Jadi bila dengar macam tu, maknanya memang percaturan Sayyidina Abu Bakar tu maknanya wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau tak khiyar. Kan? Orang sayang sangat Rasulullah. Ada sejarah mengatakan bila Sayyidina Abu Bakar hijrah dengan Rasulullah, Rasulullah ni jalan, Sayyidina Abu Bakar ada ketikanya jalan ke depan. Ada ketika jalan ke belakang, ada ketika jalan ke kanan, ada ketika jalan ke kiri. Jadi Rasulullah lihat Sayyidina Abu Bakar jalan begitu rupa, dia tanya, "Ya Abu Bakar, pasal apa jadi macam ni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, kadang-kadang aku rasa musuh ada depan, sebab tu aku ke depan dulu. Supaya kalau musuh yang datang, aku dulu yang akan menghadapi musuh. Kadang-kadang aku rasa musuh duduk di belakang, aku pergi ke belakang. Kalau musuh ke belakang, aku akan hadapi. Begitu kanan kirinya. Kenapa? Kalau aku mati, ya Rasulullah, agama masih lagi hidup. Tapi kalau kamu wafat Rasulullah, aku tak tahulah apa akan jadi pada agama." Memang, bila Rasulullah wafat, orang balik kepada kekufuran. Balik kepada kekufuran balik. Setelah kewafatan Rasulullah SAW. Sedangkan Sayyidina Ali badannya gemetar, para sahabat lain pun menjadi kacau balau. Mereka menjadi ketakutan, menangis bersama dengan suara yang keras hingga turut menangis pula gunung ganang, batu-batu, semua malaikat yang berada di langit, cacing, semua binatang baik yang di darat maupun di laut. Kemudian Nabi SAW berjabat tangan dengan para sahabat satu persatu dan meninggalkan mereka sambil menangis dan telah pun wasiat kepada mereka. Saya bila teringat cerita ni tuan-tuan, saya teringat kawan-kawan saya cerita. Tuh, orang nak kena gungkur gantung. Ada saya duk kawan dengan kawan-kawan kita yang kerja di penjara apa semua ni, kena ukur gantung. Jadi ukur gantung ni hari Jumaat. Jadi pagi Khamis tu turun dah. Panggillah waris-waris mak dia apa semua ni. Bayang kalau besok nak mati ni. Besok nak mati. Hari ni dia bagi peluang perjumpaan sesi terakhir tu. Kita pun tengok kadang-kadang drama pun ada buat filem tu kan. Cuba tengok menyayat hati. Ada setengah mak tu tak mau lepas. Tangan anak tak mau lepas. Oh, jenah tarik tak mau lepas. Khayau ni, merau ni macam masuk histeria lah orang kata. Ni nak mati ni. Kan anak ni nak mati ni. Mak dengan ayah ni dengan anak ni, Allahu Akbar. Tentu ada anak, saya pun ada anak. Cuma anak saya tak menikah lagi je. Saya duk tanya kawan-kawan anak hak menikah tu pun, mak ayah ni pun ambil berat lagi. Nah, telefon ni. Makan lagi kira. Makan dah dengan Abang Mat tadi tu. Tengok. Dia ada suami dah. Suami dia dah makan. Mak makan lagi. Mak asal lagi makan kan. Dia ingat ke anak tu lagi. Walaupun anak tu dah ada suami dah kan. Macam tu. Lepas tu mak tanya pula ni, "Mat makan lagi ni?" "Makan dah makan di mana?" Dari Minah buat kuih cok kodok ni. Contoh kan. Tanya lagi tu. Padahal dia ada bini dah. Bini dah dia buat. Mak dengan ayah. Sebab tu jangan derhaka kepada mak dan ayah. Tu. Baik. Setelah turun ayat tersebut, Nabi SAW menjalani kehidupan selama 81 hari katanya. Ada mengatakan beliau mengalami kehidupan 50 hari sesudah turun ayat itu. Dia ni angka-angka ni tuan-tuan dinamakan angka yang kita ada khilaf. Kan? Dia satu nama dia sirah, satu lagi nama dia tarikh. Kan? Bila sirah tu benda tu berlaku. Bila tarikh tu ada khilaf. Itu dah. Berlaku penurunan Al-Quran. Khilafnya tarikh bila. Contohnya. Macam tu juga macam ni contoh kan. Berlakunya ayat itu turun pada berapa lama, sirahnya turun. Tapi tarikhnya khilaf ulama. Macam tu juga selepas ayat tu diturunkan, berapa lama pula selepas tu Rasulullah wafat. Ada kata 80 hari, ada kata 50 hari. Tak lama tuan-tuan. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Maka meminta fatwamu. Ya Rasulullah, katakanlah dan Allah memberi fatwa kepadamu dalam soal kalalah. Kalalah ni iaitu seorang yang telah tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai sama sekali keturunan, kan? Hadis ni. Jadi
Ini kata, kan? Ada yang mengata bahawa beliau masih hidup selama 13 hari sesudah turunnya ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu dia. Sesungguhnya telah datang padamu sekalian orang utusan daripada kamu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, lepas pada 35 hari itu. Kemudian ada pula mengata bahawa beliau masih hidup selama 1 hari setelah turun ayat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu sekalian pada hari saat di mana kamu dikembalikan kepada Allah. Kan? Dan ini adalah ayat Quran yang paling akhir diturunkan. Kemudian Rasulullah SAW naik ke mimbarnya berkhutbah dengan bersungguh-sungguh. Sehingga mata mengeluarkan air matanya, hati menjadi cemas, takut, gentar, badan gemetar sedang Rasulullah menyampaikan berita yang menggembirakan dan yang menakutkan. Itulah orang panggil keadaan diri Rasulullah. Keikhlasan Rasulullah tu. Dalam keadaan dia tidak mendapat tempat di Mekah, pergi ke Madinah, dipertanggungjawabkan menjadi utusan Allah, musuh banyak, bukan calang-calang musuh. Musuh ni bukan kata nak hanya pulau tak bercakapnya. Musuh Nabi ni semua mereka ini mempunyai cita-cita nak bunuh Nabi. Kan? Semua cita-cita nak bunuh Nabi. Tapi Allah pelihara Nabi kita. Cuma bila Nabi ni dimaklumkan bahawasanya tugasannya dah habis, kan? Maka dia Nabi ni bila kata tugasan dah habis, maka kehidupan di dunia pun dah tak ada. Beliau akan kembali ke alam barzah, menunggu untuk alam akhirat. Jadi Nabi sebagai seorang manusia biasa, ketua, penghulu kita, dia merasa bimbang lah akan apa akan berlaku kepada umat dia, kepada kita ni. Itu dia. Tu yang bila orang tak mau sambut hari Maulid tu, kita nak tanya lah apa pasal tak mau sambut hari Maulid, pasal apa? Pasal Nabi tak buat ke apa semua ke? Kan? Yang kita sambut hari Maulid tu pasal apa pula? Tanya dia. Yang kamu tak bagi sambut Maulid tu pasal apa pula? Kan? Kita sambut kerana jasa Nabi cukup banyak. Bukan kita sambut hari kelahiran macam kita sambut hari kelahiran kita tu. Kita sambut hari kelahiran kita tu dengan belah keknya. Kan? Lepas tu buat kenurinya. Kita sambut pada hakikatnya hari kelahiran Rasulullah tu, lahirnya jasad Nabi yang mulia dan lahirnya agama yang membawa petunjuk dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu Rasulullah. Takkah kita rasa bangga nak ingat? Sebab tu ulama kata sambut hari Maulid, hari kelahiran Nabi ni bukan hanya pada sekian-sekian waktu, sekian hari, tak ada. Bila-bila masa pun kita ni disuruh mengingati akan Rasulullah SAW. Itunya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW tatkala sudah mendekati ajalnya, beliau menyuruh Bilal supaya azan untuk mengundang orang-orang untuk mengerjakan sembahyang. Di antara muazzin yang tukang azan masa zaman Nabi itu Bilal bin Rabah. Yang tu yang masyhurnya Abdullah Umi Maktum, Abu Mahzurah, yang tu tak apa terkenal. Beberapa orang, ada 2 orang lagi saya tahu. Yang paling terkenalnya Bilal. Sampai hari ni kita panggil Tok Bilal. Kan? Tok Bilal kita panggil. Tok Bilal. Ambil nama Bilal lah tu. Kan? Bilal. Jadi Rasulullah suruh Sayyidina Bilal mengalunkan azan. Ada cerita-cerita kata Sayyidina Bilal ni bukanlah sedap sangat azan dia tu. Tapi kita ni yang disuruh dalam segala ibadat kualiti, bukan kuantiti. Tapi kalau kuantiti yang bercampur dengan kualiti, itu A+ lah. Kan? Sudahlah semayang dia banyak, semayang tu pula berkualiti, itu A+. Kita tak mau kadang-kadang dia punya ibadat tu banyak, kuantiti dia banyak.
Tapi kualiti dia tak ada. Maksudnya kita nak kualiti. Kan? Di samping kita mengikut apakah kuantiti. Umpamanya puasa sebulan. Kena sebulan lah. Jangan pula kata puasa sehari cukup. Aku puasa sehari je. Sebab aku puasa sehari kualiti. Aku puasa sehari, aku duduk dalam bilik, aku tak keluar, tak dengar TV, tak tengok TV, tak tengok orang perempuan, tak bercakap merapu, aku baca Quran, aku zikir, aku sembahyang. Sehari itu dia buat ibadat sungguh kuat. 29 hari lagi dia tak puasa. Pasal apa? Pasal Ustaz kata kualiti, bukan kuantiti. Yang tu salah maksud tu. Kalau dah ada dah berapa-berapa. Contoh sembahyang maghrib 3 rakaat, yang tu tak boleh nak kurang dah. Puasa sebulan 29 atau 30 tak boleh kurang dah. Kan? Itu. Jadi kualiti. Contoh yang kata kualiti, kuantiti, contohnya kita sebut perkataan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar umpamanya. Atau sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut tak banyak. Kita sebut hanya 50 saja. La ilaha illallah. Tapi kualiti. Kawan ni sebut 5,000. Tapi la ya Allah, la ya Allah, la Allah, la ilaha Allah, la Allah, la ilaha Allah, Allah, Allah. Hal 5,000, 5 juta pun tak terpakai. Tu kuantiti banyak tak? Banyak. Dia sebut apa? 5 juta. Tu dia. Tapi satu pun malaikat tak tulis. Pasal apa? Tak betul. Yang kualiti itu cukup kuat. Batu Sami sebut, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Allah kasih kepada mereka yang amalan dia tu kekal walaupun sedikit. Kekal sedikit. Kalau banyak lagi baguslah. Maka berkumpullah para muhajirin dan ansar ke masjid Rasulullah. Rasulullah panggil Bilal, azan. Maka berkumpul orang muhajirin, orang Mekah, orang ansar ke masjid Nabi SAW, masjid Nabawi. Kemudian beliau mengerjakan solat 2 rakaat dengan ringan bersama-sama dengan mereka. Lalu beliau naik ke mimbar membaca Alhamdulillah, memuji kehadrat Allah dan berkhutbah dengan kalimah-kalimah yang tepat, yang boleh sampai maksud cakap tu, sehingga hati menjadi gentar dan mata pun menangis. Tuan-tuan, Rasulullah ni dia punya spesialnya, hebatnya Rasulullah ni, bila dia bercakap semua orang faham. Dia bercakap semua orang faham, dan dia bercakap ni semua orang beranggapan Rasulullah sedang berinteraksi dengan dia. Itu hebat. Macam saya bercakap semua kan. Tadi kan. Jadi saya tak dapat nak tackle semua. Mungkin saya dapat tackle beberapa orang je yang seolah-olah ustaz sedang bercakap dengan dia, ustaz sedang mengajak dia. Hal lain tu dia kata ustaz ni dia tak apa nak indah lah aku ni, gitulah macam mana kan. Tapi dak, Rasulullah hebat. Tu yang kata hebat. Jadi makna orang dua kata, Rasulullah ni sedang bercakap dengan aku. Orang ni kata Rasulullah sedang bercakap dengan aku. Rasulullah ni sedang berinteraksi dengan aku. Jadi kalau macam tu, orang semuanya akan menumpukan kepada Rasulullah. Macam orang baca khutbah, tuan-tuan. Imam kalau baca khutbah, dia baca khutbah, maka dia bila baca khutbah tu, dia berinteraksi kepada semua orang. Jadi orang pun akan tumpu perhatian kepada khatib. Sebab khatib nak menyampaikan bukan kepada segolongan. Khatib nak nyampai kepada semua. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah semua. Maksud itu kan. Itu hebat Rasulullah. Cuma kalau orang kata, kalau dah Rasulullah bijak bercakap, lebih pada Zakir Naik dah, tentu lebih pada Zakir Naik dah kan. Siapa orang tak masuk Islam? Bab agama, bab hidayah ini adalah milik Allah mutlak. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah nak bagi petunjuk, tak ada orang yang boleh sesat. Barang siapa yang Tuhan nak bagi sesat, tak ada siapa boleh bagi petunjuk. Sebab itu di zaman Rasulullah, adik-beradik Rasulullah pun ada yang tidak Islam. Di zaman kita ini jauh dengan Rasulullah. Tapi kita Islam dan sayang dan suka beramal dengan agama Islam. Itu hak Allah.
Bila Rasulullah panggil semua orang Ansar, orang Muhajirin datang ke masjid Rasulullah SAW, Rasulullah pun berkhutbah, kan? Berkhutbah dalam keadaan gemetar, mata menangis. Apa beliau bersabda? Ya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi iznih wa kuntu lakum kal akhil faqil wal abir rahim man kanat lahu indi mazlamatun falyaqum wal yaqtassa minni qabla al qisas fil qiyamah. Hai kaum muslimin, sesungguhnya saya bagi kaum muslimin itu sebagai nabi dan penasihat. Bismillah. Ayam bersejuk ni, kuat-kuat ni. Serta sebagai orang yang mengajak kepada jalan Allah dengan izinnya. Wada'iyan ilallahi biizni. Tengok. Rasulullah berkata berkenaan biizni, kalau izin Allah. Tuan-tuan, kita main ni semua dengan izin Allah. Jaga, ingat tu, kita izin Allah kita sampai ni, tuan-tuan. Kalau tidak, tak mana kita Allah letakkan kita ni. Kan? Syukur kita kepada Allah. Niat iktikaf dalam masjid ni, kan? Dan adalah saya bagimu ibarat saudara kandung yang kasih sayang, dan seperti ayah yang belas kasih. Itu dia. Maknanya seperti saudara kita, abang kita, adik kita, kan? Tu. Macam ayah, kan? Wal abir rahim, seperti mana ayah yang bersifat kasih sayang. Tu saya kata tadi ni. Kalau ayah dengan anak, mak dengan anak ni, tuan-tuan tahulah. Kan? Tak pernah lekang ingatan. Ingat je. Mau nak menikah ni, bukan setakat anak je seronok, mak ayah pun seronok. Tu dia kan. Saya ni kalau menikah di pejabat agama lah ni, boleh kata 99% semua wali nikah. Semua bapa angkat nikah. Tak boleh, saya suruh juga. Nah, kertas baca ni. Aku nikahkan kau dengan anakku si Polan binti Polan dengan mas sekian-sekian. Baca dulu. Yang pengantin laki-laki. Tapi pengantin laki-laki tak pernah wakil kat siapa. Takutlah kau kawan kebas. InsyaAllah tak yang kebas. Jarang. Saya tak pernah lagi lah. Dalam sejarah saya ni, orang lelaki mewakili kepada orang lain untuk menerima nikah bagi dirinya. Tak ada lagi. Wali duk wakil kat saya banyak. Saya duk ingat wali-wali duk wakil. Saya kata, apa siapa nak wakil? Tuan-tuan, bukan tak reti. Reti. Adalah seorang dua tu yang memang tak boleh bercakap pun, dia pun agak, dia memang teruk sangat lah. Yang tu saya ambil wakil lah. Boleh kan? Tak ada masalah. Sembang pun dah. Takkan nak kat nikah, tak boleh. Ni jadi wali ni, wali tak boleh saya tak boleh saya sat lagi angkat nikah sat tak lagi tak apa, bolehan nah surat. Baca surat masa nak kat nikah tu dia bohlah poket. Saya kata bohlah poket apa? Bukan. Dia bukan masalah nak baca, tak ada masalah, bukan mesti tak boleh tengok. Boleh tengok. Boleh tengok. Kan? Dia tengok tu. Ayah mentua saya dulu, nikah dengan saya dulu ni. Walaupun dia ustaz. Dia tu naib ni, dia satu kerja kan. Ustaz ni bukan semua dia ustaz. Dia pun tengok. Bukan tangan. Ya Muhammad Zaki bin Ahmad. Saya pun terkejut. Ya, saya sebut. Kan. Lerah tu kan. Tengoklah video saya balik nikah, malu juga dah kan. Saya pun gobra. Takut juga masa tu kan. Masa tu. Masa tu Tok Guru pun ada. Ya pun jadi. Ya, aku nikahkan akan dikau akan anakku gini. Dengan mas kahwin ni. Dia tengok tak ada masalah. Nikah kan? Boleh insya-Allah. Tuan-tuan yang menikah dengan saya, bukan nikah saya lah. Nikah yang saya urus ni tengok semua bagi nikah bagi nikah baik. Jadi dia kata aku ni seperti ayah. Wal abi ar-rahim. Ya ayah seperti barang siapa yang mempunyai hak yang dapat dituntut, hendaklah dia berdiri dan membalas kepada saya.
Sebelum saya dituntut qisas hari kiamat, dia kata. Tengok ni. Kan? Sebelum saya dituntut di akhirat je. Mana Nabi nak settle siap-siap, kalaulah adanya orang yang Nabi buat zalim, ada orang yang Nabi buat inaya, ada orang Nabi buat tak betul ni. Nabi kata, bangun, berdiri kamu, datang kepada aku, qisaskan kepada aku. Makna balaslah kepada aku. Apa yang aku buat kepada kamu, balas sekarang ni. Aku bimbang, takut kalau di akhirat besok, aku akan diqisas di akhirat. Kalau di akhirat lebih teruk. Kita kata contoh macam ni, tuan-tuan. Na'udzubillah lah kan. Kita berlakulah aksiden sikit. Bila berlaku aksiden ni katalah pelanggaran ke, ataupun kita buat salah di dalam pejabat ke, contohnya kan. Tersilap tulis macam mana ke apa semua ni. Jadi, kalau pelanggaran, lah ni macam ni lah. Kita settle di luar mahkamah lah. Luar mahkamah. Kita pergi repair apa semua ni, claim apa repair ni sudah. Tak ada masalah. Kalau di mahkamah ni teruk, nak tunggu mahkamah, nak naik turun apa semua ni susah kan? Kan susah. Maknanya bila pergi mahkamah saja jadi susah. Kemudian begitu juga kalau kata adalah kata pekerja-pekerja ni terlalai, terleka lah macam mana duit ni tak masuk lah apa semua ni, bos dapat tahunya, bos kata hang ni kalau aku ngadu pada BPR, SPRM ni, hang teruk lah kata. Tak apalah bos saya dah mengaku saya silap, saya bukan bersiapa hari itu kebetulan macam ni. Bos kata tak apa. Sebelum apa nak tutup akaun apa semua ni, hang bayar semua habis semua ni. Hang claim boleh buat balik semua ni duduk balik. Kan contoh kan. Kalau pergi mahkamah, hang teruk. Jadi maknanya di dunia ni kita settle siap-siap dah. Qisas siap-siap dah. Kalau di akhirat besok, Allahu Akbar. Teruk. Kan? Apalagi di hadapan khalayak manusia jagat duk ada. Kita ni yang buat kerja buruk ni orang kok ni ya tahu. Tapi bila di akhirat besok ni semua manusia akan tahu keburukan kita. Allah. Jadi makna Rasulullah bukan bermakna Rasulullah tu ada kesalahan kesilapan sebagai sifat tawaduk. Rasulullah tu rendah dirinya sebagai manusia, nak ajarkan kepada kita tentang manusia biasa ni ada kesalahan, ada kesilapan. Rasulullah tak ada lah macam tu sebab dia maksum. Baik, kemudian tidak seorang pun berdiri sehingga beliau bersabda 2-3 kali, maka berdirilah seorang laki-laki yang bernama kan Uqasyah bin Mihsan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Uqasyah. Yang cerita Uqasyah ni panjang kan. Ni Uqasyah. Jadi kalau nak tengok dia punya hadis tu panjanglah kan, kita terus pada terjemahan lah. Tengok muka surat 220 kan. Okay. Demi ayahku dan ibuku. Fidaka wa abi wa ummi ya Rasulullah laula annaka nasidatuna marratan ba'da marratin ma kuntu aqdamu ala syai'in min zalika. Tu ayat itulah. Demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mengumumkan kepada kami berkali-kali, tentu saya tidak akan mengemukakan hal ini. Rasulullah SAW kata, bangun siapa yang ada aku buat salah, aku buat silap, berdiri, datangkan ke hadapan, jalankan qisas. Rasulullah ulang berkali-kali. Kan berkali-kali. Nasidatuna marratan ba'da marratin. Berkali-kali laula annaka nasidatuna marratan ba'da marratin ma kuntu aqdamu ala syai'in min zalika. Sebab kamu berkali-kali minta bangun siapa ni? Tentu saya tidak akan kemukakan kalau kamu kata sekali dua, tapi kamu berkali-kali. Sesungguhnya saya pernah bersama engkau di dalam perang Badar, kata Uqasyah ni. Kan? Sedangkan unta saya mengikuti unta engkau, maka saya turun dari unta saya mengikuti engkau agar saya dapat mencium paha engkau. Tiba-tiba engkau telah mengangkat tongkat dan engkau pukulkan ke unta
maka berjalan lebih cepat dan engkau pukul juga pinggang saya, katanya macam ni. Maka saya tidak mengetahui apakah engkau sengaja ataupun adakah memang engkau akan memukul unta saja. Terkena badan dia lah, badan Ukasyah. Rasulullah pun bersabda, hai Ukasyah, Rasulullah dijauhkan sengaja memukul kau. Rasulullah takkan pukul dengan sengaja. Takkan pukul. Selanjutnya Nabi SAW bersabda kepada Bilal, hai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkat saya. Bilal pun keluar daripada masjid Rasulullah SAW sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya seraya berkata, inilah Rasulullah yang telah menyediakan dirinya untuk diqisas. Setibanya di rumah Fatimah, dia mengetuk pintu. Sahut Fatimah, siapa yang di pintu tu? Bilal menjawab, saya. Saya datang kemari untuk mengambil tongkat Rasulullah. Kata Fatimah, hai Bilal, untuk apa ayah memerlukan tongkat? Kata Bilal, hai Fatimah, sesungguhnya ayahmu Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk diqisas. Kata Sayyidina Fatimah, hai Bilal, siapakah orang yang sampai hati akan mengqisas Rasulullah? Kata Siti Fatimah, taulah Rasulullah ni tuan-tuan dengan Fatimah kan? Anak kesayangan dia tu. Kemudian Bilal mengambil tongkat lalu pergi masuk ke dalam masjid serta menyerahkan tongkat kepada Rasulullah. Rasulullah menyerahkan tongkat kepada Ukasyah. Melihat yang demikian itu, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berdiri serta berkata, hai Ukasyah, kami berdua berada di hadapanmu. Maka qisaslah kami dan jangan kau qisas akan Rasulullah. Balaslah kami. Kalau apa yang Rasulullah buat kepada kamu itu salah, balas kami, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, balas. Jangan balas Rasulullah, balas kami ni. Rasulullah menegur mereka, hai Abu Bakar, Umar, duduklah engkau berdua. Sungguh Allah Ta'ala mengetahui tempatmu berdua. Maka Sayyidina Ali berdiri serta berkata, hai Ukasyah, saya di dalam hidup ini selalu di sisi Rasulullah. Maka tidak sampai hati saya melihat engkau mengqisas Rasulullah. Dan inilah punggungku dan perutku. Qisaslah dengan tanganmu dan pukullah saya dengan tanganmu. Habis Sayyidina Abu Bakar duduk, Sayyidina Umar duduk, selepas diarah oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Ali pula bangkit. Ya Ukasyah, aku duduk dengan Rasulullah ni tak pernah renggang. Daripada kecil sampai lah ni, tak pernah renggang. Aku tak sampai hati kalau kamu nak qisas Rasulullah, dan kalau kamu nak qisas Rasulullah, balaslah dengan aku ni. Ini punggung aku, ini perut aku. Tak mana kamu nak balun ke, nak pukul ke, pukul. Itu sahabat Nabi. Kan? Sabda Rasulullah, hai Ali, duduklah. Sesungguhnya Allah mengetahui tempatmu dan niatmu. Hasan dan Husain berdiri serta berkata, cucu, hai Ukasyah, tidakkah engkau ketahui bahawa kami berdua adalah cucu Rasulullah? Maka engkau kisahlah kami. Berarti sama sahaja mengkisah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hai buah hatiku, duduklah kamu berdua. Sampai kepada cucu dia pun mempelawarkan kepada Ukasyah, pukul mereka. Jangan pukul Rasulullah. Tengok Rasulullah. Tengok sahabat tuan-tuan. Sayang kepada Rasulullah ni. Kalau nak qisas ni, jangan kata nak bunuh, jangan kata nak mencederakan. Apa pun mereka tak akan benarkan berlaku ke atas junjungan besar Nabi SAW. Ini sahabat Nabi, cucu Nabi, kan? Ini orang yang paling dekat dengan Nabi. Mereka tahu siapa Rasulullah. Kita mendapat perkhabaran Rasulullah ini daripada Quran. Allah Ta'ala sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kan? Engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang lebih tinggi daripada akhlak yang lebih tinggi. Itu hebat. Kemudian Rasulullah SAW sabda kepada Ukasyah, pukullah jika engkau hendak memukul. Kata Ukasyah, wahai Rasulullah, engkau telah memukul saya di saat saya sedang tidak berbaju. Maka Rasulullah membuka bajunya sehingga para muslimin sama-sama menjerit dan menangis. Ni nak tunggu ni, apa akan berlaku pada Rasulullah. Datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, semua ni, Rasulullah kata duduk, kamu duduk. Ini di antara aku dengan Ukasyah. Tak kala Ukasyah melihat badan Rasulullah yang putih bersinar itu, dia maju. Kan? Apa berkata, menubruk dan menciumkan punggungnya serta berkata, ada kata cium pusatnya Rasulullah, kan? Saya tebus engkau dengan jiwaku, hai Rasulullah. Siapa yang sampai hati mengkisas engkau? Rupanya Ukasyah pun tak sampai hati. Dia ada tujuan di sebalik ni. Ada tujuan.
Saya cerita tadi, kita sambut hari kelahiran junjungan besar Nabi SAW. Di antara kelahiran dia, jasad Nabi. Jasad Nabi tu kita sambut. Bila jasad Nabi duduk atas alam ni, semuanya mendapat barakah. Semuanya mendapat rahmat daripada jasad Nabi. Sebab itu ulama kata tanah yang paling mulia di atas bumi ini adalah tanah yang mengelilingi akan jasad Nabi di makam Rasulullah di Madinah. Itu tanah yang paling mulia. Kemudian baru tanah Masjidil Haram. Itu dia. Rupanya dia nak pegang Rasulullah. Sampai siapakah sampai hati mengkisah engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya saya melakukan itu dengan harapan agar badan saya bersentuh dengan badanmu yang mulia, yang dimuliakan oleh Tuhan Allah. Menjaga saya dari neraka dengan sebab kehormatanmu. Tu dia nak macam tu rupanya. Dia nak peluk kulit ke kulit, bashar ke bashar tu. Tu kita. Kan kita dah tak ada Rasulullah. Kita boleh sampai ke makam Rasulullah dan kita hanya boleh memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu saja yang boleh. Nak pegang tak boleh. Tapi insya-Allah di akhirat besok ni tuan-tuan, kita akan dibangkitkan di akhirat besok ni. Nabi SAW akan memanggil kita. Tuan-tuan. InsyaAllah. Kan? Kita akan pergi, kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Yang kata Sayyidul, afdalul makhluqin. Seafdal makhluk ini. Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, ketahuilah barang siapa yang ingin melihat ahli syurga, hendaklah dia melihat orang ini, Ungkasah. Maka berdirilah kaum muslimin dan cium di antara kedua mata Ungkasah sambil berkata, keuntungan besar bagimu. Engkau telah memperoleh darjah yang tinggi dan berkawan dengan Rasulullah SAW di dalam syurga. Itu doa Rasulullah kepada Ungkasah. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami sekalian untuk memperolehi syafaat Nabi. Itu dah. Itu kan. Apa yang disebut itu ada doa kan. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami sekalian untuk memperolehi syafaat Nabi SAW dengan kemuliaan dan keagungan Kau. Cuma saya nak pesan satu tuan-tuan. Ada disebut dalam hadis berkenaan dengan doa selepas azan. Kan, doa selepas azan. Bila kita dengar azan, kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadani ati sayyidina Muhammadani wasilah kan. Doa tu kita baca betul-betul. Man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Wajib bagi dia syafaat aku di akhirat besok ni. Mana orang tu dah mendapat syafaat Nabi di akhirat besok. Tak ada lagi syafaat tuan-tuan di akhirat besok yang besar adalah syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat syafaat. Sebab di situ, di akhirat besok ni, semua main cendeh belaka. Semua main kelepiak belaka. Tak ada. Bini nak ikut suami, tak ada. Dulu abang saya ikut, abang suka ikut, dah. Suami nak ikut bini pun tak bagi juga. Anak-anak begitu juga. Nafsi. Tapi Nabi SAW, dia menjaga kebajikan umat dia sampai di akhirat. Sampai di akhirat besok. Banyak hadis cerita tentang Nabi menunggu umat-umat dia. Dan bertimbang tara yang bersama dengan Nabi. Nabi menjaga kita semua ni. Bukan Nabi jaga orang Arab. Bukan Nabi jaga kaum dia saja. Ni umat dia termasuk kita. Dan akan datang insya-Allah. Tapi syaratnya beriman kepada Allah, Rasul dan segala-galanya. Dalam surah Al-Kahfi dia kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ada." Barang siapa mengharap nak bertemu dengan Allah di akhirat, naklah dia beramal dengan amal soleh, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.